Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzi bin Jalaluddin, nombor metrik 267182. Berkenaan dengan tugasan kumpulan bagi subjek GM 3023, kepimpinan dalam pengurusan awam. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Syafi'i, Muhammad Yusrizal, Syahrul Nizam dan juga Ramdan. Okey, bagi pengenalan, seperti mana kita tahu, penyebaran COVID-19 ini telah memberi kesan kepada pelbagai sektor, terutamanya industri di Malaysia, berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelaksanaan PKP memberi kesan besar kepada ekonomi global dan juga di Malaysia. Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menganggarkan bahawa 195 juta orang telah kehilangan pekerjaan sepenuh masa akibat masalah ini. Ini kerana industri perindustrian yang besar dan kecil tertentu sahaja hanya dibenarkan beroperasi dalam masa yang terhad. Peningkatan kes di Malaysia semakin meningkat pada awal tahun 2021 yang menyebabkan Malaysia dikenakan pelbagai pelaksanaan PKP 2.0 setelah sekian lama kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu PKPB. Seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan ahli kumpulan yang lain untuk memberi penerangan selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ramdan bin Saleh 267363, ingin menjelaskan mengenai isu yang boleh menjejaskan operasi di dalam sebuah organisasi. Seperti mana kita semua tahu, pandemik COVID-19 ni memberikan kesan yang begitu banyak terhadap organisasi, terhadap sektor-sektor. Sebagai contoh yang kita ambil ialah paling ketara lah yang saya tengok lah, di dalam sektor terutamanya pelancongan disebabkan oleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana semua rakyat Malaysia diminta untuk tidak ke mana-mana, seperti contoh ke tempat-tempat pelancongan. Selain itu, pelancongan di dalam dan juga di luar negara, maknanya ke atas. Kalau di dalam negara kita tengok seperti perkhidmatan bas yang kurang mendapat servis yang mereka mahu seperti yang biasa lah. Yang keduanya yang saya tengok di luar penerbangan, seperti kapal terbang terjejas akibat pandemik 19 disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Selain itu, sektor yang paling ketara terhadap COVID-19 ini adalah sektor pengangkutan juga. Pengangkutan tadi saya dah terangkan, bahasa muka kapal terbang, sektor pelancongan, hotel dan juga resort yang terpaksa ditutup akibat daripada pandemik. Bukan suka-suka untuk diarahkan tutup, tetapi tidak mahu menjadi penyumbang terhadap peningkatan kes-kes COVID-19 lah, terutamanya kepada resort dan hotel. Jadi mereka kalau buka dah tentu akan menjadi penyumbang kepada COVID-19. Selain daripada itu, industri dan juga syarikat kebanyakannya diarahkan semua ke tangan dan juga bekerja dari rumah, seperti work from home. Jadi mereka tidak dapat menyelesaikan kerja hakiki seperti biasa di mana berpejabat. So di sini mengalami sedikit kerugian terhadap syarikat. Dan kebanyakan ni yang saya lihat, ada yang tutup syarikat, ada yang berhenti sementara untuk syarikat.
Okey, itu sajalah yang saya nak jelaskan mengenai isu-isu yang menjejaskan orang kata apa, operasi organisasi. Sebenarnya banyak sebenarnya, tapi yang kita boleh nampak secara ketara ialah selain daripada itu industri kedai makan, kedai makan, restoran yang semasa PKP juga agak tidak berjalan seperti biasa lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akan menyambung slide daripada kawan saya. Okey, tindakan intervensi untuk mengurangkan kesan wabak ini. Perniagaan dalam talian. Okey, perniagaan dalam talian adalah salah satu cara paling berjaya untuk masuk ke pasaran ekonomi pandemik dalam COVID-19. Masyarakat cenderung membeli belah dalam talian daripada meninggalkan kediaman kerana takut terkena COVID. Okay. Contoh medium yang popular untuk shopping adalah Lazada, Shopee, Facebook, Instagram, antara contoh laman web atau media sosial yang boleh digunakan untuk mendorong syarikat untuk maju di pasaran Malaysia walaupun mereka tidak beroperasi seperti biasa. Okey, dalam usaha meningkatkan mutu organisasi pekerja yang terlibat dalam bidang pemasaran juga boleh menyertai khusus keusahawanan bagi menambah baik ilmu keusahawanan mengenai perdagangan atau atas talian menggunakan model pembelajaran yang telah disediakan secara online. Okey, perkara ini amatlah bersesuaian bagi organisasi yang ingin meluaskan perniagaan mereka secara atas talian. Perkara ini dapat memberi kesan kepada organisasi dalam jangka masa yang panjang. Okey. Pekerja yang berdisiplin. Okay. Salah satu fungsi disiplin organisasi yang paling penting adalah memastikan pekerja komited untuk menyelesaikan tugasan mereka. Semasa pengenalan PKP, etika kerja semasa mesti diubah. Kesan daripada sikap ini akan membentuk dan mewujudkan negara yang stabil dan selamat daripada ancaman-ancaman luar. Pendekatan disiplin ini akan menghasilkan pekerja dan komunikasi yang komited pada rakyat dan negara. Disiplin pekerja amatlah penting dalam menjadikan mereka berkeyakinan tinggi semasa menjalankan tugas. Keyakinan diri yang tinggi juga dilihat dari sudut pemakaian serta sosial seorang individu. Ketika pandemik, pekerja harus melakukan disiplin dalam norma baru di mana SOP pandemik dijalankan. Disiplin dalam kerjaya sangat penting untuk menambahbaikan dan meningkatkan kemajuan negara dan pelbagai sektor seperti pembangunan dan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaruni Zambil Ahmad Tirmizi, metrik 267529. Saya akan sambung daripada rakan saya, di mana tindakan intervensi untuk mengurangkan kesan wabak ini. Lebih perhatian terhadap bahagian pemasaran. Okey, yang pertama, idea atau taktik pemasaran produk mesti dilaksanakan semasa era PKP untuk menjadikan produk menjadi lebih laris di pasaran. Antara langkah seterusnya, aktiviti mempromosikan produk secara atas talian merupakan perkara yang perlu dilakukan dan sering dilakukan oleh pekerja. Dan seterusnya, selain memasarkan produk dengan menarik, pengurus juga dapat memberikan potongan harga pada produk yang dijual. Sebagai contoh, memberi diskaun. Hal ini akan menggalakkan pelanggan untuk terus membeli. Ini adalah langkah-langkah yang kita boleh ambil. Dan seterusnya, peruntukan daripada kerajaan. Ada beberapa peruntukan daripada kerajaan yang diberikan kepada rakyat. Antara salah satunya, kerajaan telah mengumumkan peruntukan untuk industri yang memerlukan dana untuk terus bertahan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi negara. Dan seterusnya, organisasi yang mempunyai pinjaman terhadap sebuah organisasi
digalakkan untuk meletakkan moratorium 6 bulan pembayaran aturan. Dan seterusnya merupakan perkara yang sangat bernilai terutama bagi mereka yang tidak dapat menghasilkan pendapatan, malah boleh mengekalkan aliran tunai syarikat. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk membuat ulasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i bin Muhammad Azmi, nombor metrik 267498. Saya akan membuat kesimpulan daripada pembentangan sahabat-sahabat saya. Kesimpulan daripada penerangan di atas adalah jelas bahawa isu yang terjadi perlu diatasi dengan segera bagi memastikan organisasi dapat berkembang dan dengan maju seperti biasa. Intervensi yang telah dinyatakan amatlah bersesuaian terhadap organisasi hendaklah dilaksanakan oleh organisasi dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.